tulis, iaitulah buku Ummahatul Mukminin. Ya, cuma sebelum saya nak, orang kata apa, saya nak mulakan, 2-3 hari sudah aku tak silap, saya ada tulis satu, orang kata apa, satu post lah pasal buku ni. Saya kata selain daripada Nabi SAW ni adalah tokoh yang Nabi itu sendiri merupakan manusia yang agung. Nabi Muhammad SAW itu sendiri merupakan manusia yang berada di martabat yang tertinggi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di martabat akhlak yang teragung. Ya. Selain daripada itu saya sebut Nabi SAW juga dikurniakan oleh Allah dengan kelebihan baginda ini dikelilingi oleh manusia-manusia yang hebat. Nabi SAW dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang dahsyat kesetiaannya kepada Nabi SAW. Antaranya Abu Bakar yang sangat agung kesetiaannya, membenarkan Nabi SAW walaupun Nabi menceritakan tentang satu kisah yang tidak dapat dicapai oleh akal fikirannya, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, sehingga beliau digelar sebagai As-Siddiq. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dikurniakan dengan isteri yang hebat, isteri yang agung akhlaknya, isteri yang dahsyat pengorbanannya. Kan, bila saya tulis yang tu, ada orang komen lah, dia komen kat bawah tu. Ya, saya ni pun ramai juga hater, saya tak boleh nafi lah, sebab saya pun banyak juga orang kata apa, mengkritik, menyatakan pendirian yang berbeza. Itu harga yang kita kena bayar lah bila kita mulakan kerja-kerja mengkritik. Maka ada yang kata ini buku sampah ke, dia kata. Dia kata buku saya ni buku sampah ke. Yang kedua, dia kata baca buku gila-gila lagi bagus lah kan. Tapi saya nak bagi tahulah kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti kita pada pagi ini, iaitu bagaimana kita tidak suka pun pada seseorang. Ini nasihat saya pada diri saya dan juga kita semua. Bagaimanapun kita tidak suka pada seseorang, bagaimanapun kita tidak setuju pada seseorang, jangan sampai kita menghina orang-orang yang tidak ada kaitan dengan orang yang kita benci, dengan orang yang kita marah, dengan orang yang kita tak suka. Kerana apa yang saya susun di dalam buku ini ialah nukilan terhadap kisah-kisah yang berkaitan dengan tokoh besar yang pernah berkhidmat kepada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya susun di dalam ini adalah riwayat-riwayat yang saya bawa daripada muhaddisin apabila mereka menceritakan berkenaan dengan biografi tokoh yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal rezeki untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama saya nak ingatkan kepada kita semua. Sebab itu ulama-ulama hadis mereka sangat-sangat berhati-hati dan sangat-sangat menghargai khazanah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk hadis dan juga riwayat-riwayat daripada sahabat. Kerana mereka tahu agama Islam tidak akan tertegak melainkan dengan Al-Quran dan riwayat-riwayat yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga akan menggunakan pemahaman-pemahaman sahabat ketika mana mereka menyatakan pendirian mereka terhadap tafsiran nas-nas agama. Jadi kita nak hina Rozaimi ke, nak hina Faik ke, nak hina tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan hina sesuatu yang berkaitan dengan tokoh besar seperti isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa saya tulis buku ni? Saya tulis buku ni kerana yang pertama sekali saya nak memperkenalkan, saya berhajat untuk memperkenalkan kepada masyarakat berkaitan dengan proses pembudayaan ilmu. Kerana bila sampai saja bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berbicara tentang Nabi. Manusia akan ada perasaan nak menyayangi Nabi SAW lebih daripada hari-hari yang lain. Maka oleh kerana itu kita katakan sayang ini tidak akan memberikan apa-apa kelebihan,
melainkan apabila ia disertai dengan ilmu, dan ilmu itu pula akan memberikan manfaat yang lebih apabila ia didasari dengan amal. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menulis buku ni nak memperkenalkan tentang salah satu daripada ciri-ciri manusia yang pernah mengisi kekosongan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut khidmat kepada Nabi. Maksudnya Nabi SAW ni hidupnya tak kosong lah. Hidup Nabi ni penuh dengan wahyu. Tapi jiwa Nabi tu terisi dengan mencintai, menyayangi tokoh-tokoh yang dipanggil sebagai Ummahatul Mukminin. Begitu juga saya nak memperkenalkan kepada masyarakat tentang isteri Nabi secara ringkas. Buku ni ringkas saja. Kalau kita nak tulis tebal pun boleh. Tetapi orang kata kita cuba dulu dengan bacaan yang ringan, memperkenalkan nama, memperkenalkan bila dia menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan apa sumbangan dia kepada Islam, apakah pujian Nabi terhadap dia, supaya kita nak memperkenalkan tokoh-tokoh besar. Kerana manusia ini secara fitrahnya memang suka kepada idola. Suka melihat kepada idola, suka mencontohi sesuatu yang mereka anggap sebagai seseorang yang mereka anggap sebagai tokoh besar yang hebat. Sebab itu kalau kita tengok kan anak-anak kecil kita, kadang-kadang mereka ni bila tengok TV mereka akan terkesan dengan TV. Nak jadi Superman lah, nak jadi Batman lah, nak jadi Ben 10 lah, macam-macam lah tokoh-tokoh yang kita panggil sebagai superhero ni, kan? Kerana fitrah manusia ni suka kepada tokoh yang hebat. Islam telah memberikan riwayat-riwayat kepada umat untuk kita melihat tentang ketokohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu tidak syak lagi, Nabi tu memang hebat, dan ketokohan orang yang berada di sekeliling Nabi, termasuk orang yang berkongsi hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi saya percaya dan yakin dengan kita menulis buku ni, paling tidak orang kenal lah isteri Nabi ni. Kalau dia baca betul-betul, maka dia akan kenal. Dia akan tahu, oh, isteri Nabi ni ada 11 orang. Oh, ada khilaf rupanya. Ada yang kata isteri Nabi ni 12 orang. Paling tidak mereka akan faham. Mereka akan tahu, oh, rupanya Maryah Qibtiyah tu bukan isteri Nabi. Oh, rupanya selepas daripada Khadijah ni Nabi ada isteri lain selain daripada Aisyah. Ada Ummu Salamah, ada Saudah, ada Zainab bintu Khuzaimah, ada Zainab bintu Jahash. Semua ini akan memberikan satu pendedahan. Selain daripada memberitahu kepada masyarakat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tokoh yang hebat, manusia yang berada di keliling Nabi juga hebat. Dan juga nak mengambil semangat daripada ketokohan mereka ni. Nak mengambil semangat daripada kehebatan mereka ni, supaya mereka ini dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Kalaulah kata orang-orang perempuan, anak-anak kita tanya, saya nak contohi siapa contohnya? Kita kata bacalah buku ni. Supaya buku ni dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana muslimah yang benar-benar muslimah dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjalani kehidupan mereka. Dan ini panjang sikit ni lah. Bila sebut tentang kita nak mencontohi mereka, mencontohi dari sudut apa? Mencontohi dari sudut pengorbanan mereka terhadap agama. Mencontohi dari sudut ketinggian akhlak mereka. Mencontohi dari sudut kehebatan mereka dari sudut ibadat. Walaupun mereka ini sebenarnya ada jaminan syurga. Isteri Nabi SAW akan menjadi isteri Nabi di akhirat. Akan menjadi isteri Nabi di syurga. Tetapi tidak pernah sekali pun kita melihat mereka ini mengatakan kepada orang lain, kamu jangan tak tahu tau, aku ni ahli syurga. Kamu diam-diam sudahlah. Kan? Ini tak ada. Tak berlaku di zaman Nabi SAW. Bahkan mereka ini berusaha semampu mungkin mereka untuk berkhidmat, untuk memberikan jasa, untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, dan menjelaskan sisi kita panggil apa? Menjelaskan sisi
kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca riwayat-riwayat ni, kita akan nampak bahawasanya Nabi ini walaupun Allah Taala telah melantiknya sebagai rasul, tetapi sisi kemanusiaan Nabi itu still ada. Sisi kemanusiaan isteri-isteri Nabi SAW ni still ada. Nak bagi tahu kat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia ni nabi yang maksum dalam menyampaikan wahyu, tetapi dia tak pernah, baginda tidak pernah keluar daripada ciri kemanusiaan, still manusia. Maka kita bila baca riwayat-riwayat ni, kita akan boleh jadikan sebagai contoh bagaimana seorang suami nak berinteraksi dengan isteri ketika konflik, bagaimana seorang isteri nak berinteraksi dengan suami yang sibuk, seorang suami yang berperang, seorang suami yang menjadi milik masyarakat. Ini semua kita boleh dapat daripada membaca buku yang